Okay. Okay, so hari ni kita sambung balik. Okay, tajuk kita. Okay, sebelum ni masa Google Meet yang terakhir saya bersama awak, cikgu ada ajar kamu berkaitan dengan sumber asas bahan, bahan dan objek. Boleh nampak skrin saya? Anggap? Boleh. Okay, good Arisa, thank you. Okay, so kemudian kamu tahu macam mana nak mengelaskan objek kepada bahan dan sumber asas dan apakah contoh bahan bagi sumber asas yang tertentu. Jadi sumber asas dalam muka bumi ni cuma ada 4 saja ya. Ada 4 saja, tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan, dan bahan dia ada banyak. Okay, ada beberapa. Dan objek tu tentulah lagi lebih banyak. Okay, so 2 minggu sebelum ni yang kita tak ada buat Google Meet, cikgu dah suruh kamu buat latihan berkaitan dengan 4 sifat bahan. Okey, siapa boleh bagi tahu apa yang cikgu kita dah belajar 2 minggu yang lepas? Sifat apa yang belum. Ada 2 sifat yang belum kita belajar. Apa dia? Kejap, kenapa skrin saya tak nampak? Kejap ah. Awak nampak whiteboard saya tak tadi, Arisa? Apa cikgu? Whiteboard. 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 Kenapa kamera saya tak buka ni? Astaghfirullahaladzim. Okay, tak apa. Sekejap ah. Okay, itu baru betul. Okay, so ada 6 sifat bahan yang kita akan belajar dalam tajuk bahan ini. So, ada 2 lagi sifat bahan yang kita belum belajar. Apa dia? Siapa boleh bagi tahu saya? Konduktor dan penebat elektrik. Okay, penebat elektrik, konduktor dan penebat elektrik. Lagi satu? Konduktor dan penebat haba. Itu sudah minggu lepas. Satu lagi belum. Kekenalan. Itu sudah minggu lepas juga. Okay, ada satu lagi iaitu kebolehan penembusan cahaya yang kita belum belajar. Okay, sepatutnya minggu sepatutnya seminggu yang lepas seminggu yang banyak betul. Melvin, tutup mic awak. Thank you. Okay. 2 minggu yang lepas kita Google Meet tu, saya dah suruh kamu baca, belajar nombor 1 ni, bahan yang boleh menyerap haba dan terapung dan tenggelam. Kemudian minggu lepas mengalih haba dan kekenyalan. Okey. Jadi saya akan terangkan sedikit saja untuk kamu faham berkaitan dengan nombor 1, 2, 5 dan 6 ni. Baru cikgu akan ajar nombor 3 dengan 4. Okay, sebab nombor 3 dan 4 ni dia ada banyak definisi dan selalu keluar dalam soalan ujian. Sebab tu cikgu pisahkan dia untuk cikgu ajar kamu pada hari ini. Okey, nombor 1 tu kamu kelaskanlah apa bahan yang boleh menyerap air dan juga yang kalis air. Yang ini senang saja. Okey, kalis air dan yang boleh serap air. Kita tahu kan
apa objek yang boleh menyerap air. Contohnya yang boleh menyerap air dekat sini adalah sarung tangan ke baju. Jadi kita tahu objek yang diperbuat daripada kapas ni semuanya dia boleh menyerap air. Gitu juga dengan terapung dan tenggelam. Okay, ada objek yang boleh terapung dan ada objek yang boleh tenggelam. Kemudian mengalir dan objek yang boleh mengalirkan haba ataupun konduktor haba ataupun penebat haba. Okay, objek yang boleh mengalirkan haba adalah objek yang diperbuat daripada bahan logam. Dan kekenyalan ni, maksud kekenyalan adalah bahan yang boleh diregangkan ataupun dimamparkan dan boleh kembali kepada bentuk asal. Good. Okay, so hari ni cikgu akan ajar kamu 3 dan 4. Okay, iaitu ni. Okay, mengalirkan arus elektrik. Menentukan sifat bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi dekat sini kita kena ada satu retard elektrik yang lengkap. Okay, tapi cikgu tak dapat nak tunjukkan dengan awak. Cikgu akan tunjukkan dia secara online saja. Okay, dan kemudian pada litar elektrik tersebut kita akan letakkan beberapa objek. Contohnya dekat sini kita letak belun. Okey, belun. Dan kita akan tengok sama ada dia boleh mengalirkan arus elektrik ataupun tidak. Okay, kalau dia boleh mengalirkan arus elektrik, maksudnya lampu ini akan menyala. Kalau dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik, dia tidak menyala. Okey. Tapi sebelum itu, okey. Mengalirkan okey, dalam tajuk objek yang boleh mengalirkan arus elektrik ini, kita ada 2. Dia akan dikelaskan kepada 2. Iaitu yang pertama ialah konduktor elektrik. Okay, dan yang kedua adalah penebat elektrik. Okey, siapa dapat bagi tahu saya apa maksud konduktor elektrik dan penebat elektrik ni? Apa maksud konduktor elektrik? Ada ke dalam buku teks? Tak ada. Apa maksud konduktor elektrik? Okey. Ataupun okey, yang mana satu boleh mengalirkan arus elektrik, konduktor atau penebat? Yang mana satu mengalirkan arus elektrik? Konduktor, cikgu. Konduktor. Okey, good. Konduktor. Okey, konduktor elektrik adalah objek. Okey, ni adalah definisi ya. Yang ni kena hafal. Apa maksud konduktor elektrik dan penebat elektrik? Nanti cikgu tanya. Pembaris plastik konduktor atau penebat elektrik? Contohnya macam tu. Okey, so konduktor ni maksudnya objek yang ni take note kalau boleh tulis. Objek yang boleh mengalirkan, bukan boleh, salah. Objek yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, ini maksud konduktor elektrik. Manakala yang kedua, penebat elektrik adalah sebaliknya. Objek yang tidak membenarkan arus elektrik melaluinya. Okey, tulis. Tapi lepas ni cikgu akan suruh kamu kelaskan. Nanti tak tahu apa maksud konduktor dan penebat.
Tidak. Okey, so dekat sini kita tahu yang ini konduktor membenarkan. Kalau penebat tidak membenarkan. So kita tahu kalau konduktor elektrik mentol tidak menyala. Kalau penebat elektrik salah. Kalau konduktor elektrik mentol menyala. Kalau penebat elektrik mentol tidak menyala. Okey, lepas ni cikgu nak kita bersama-sama mengalaskan objek yang akan cikgu tunjuk ini kepada konduktor dan penebat elektrik. Okey. Okey. Boleh, tak ada masalah salin. Cuma cikgu nak padam lepas ni. Sekejap. Nah. Okay, so after this kita akan buat pengelasan, kemahiran mengelas untuk menentukan objek yang boleh mengalirkan arus elektrik ataupun tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Dan kita akan buat kesimpulan. Kesimpulan akhir, apakah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, kita akan balik semula dekat sini nanti. Okay, sama juga dengan tajuk yang lain. Okay. So, lepas ni ada beberapa bahan. Christine, tutup mic. Oh, salah. Dah salin tadi ke? Okay, cikgu bagi kamu beberapa minit untuk kamu salin ni. Buat jadual macam ni. Berapa Arisa? Tersalah tekan cikgu. Okey. Pemadam.
Cikgu dah. Okey. Okay, sekarang mana dia nak tekan? Okey. Okey, dekat dalam ni, okey, cikgu ada beberapa objek. Paku, pemadam, pit shilling dan marker. Okey, sebelum cikgu ujikan keempat-empat objek ni, cikgu bawa pergi dekat sini. Okey, cikgu nak kamu cuba kelaskan. Okey, cikgu akan letak poll dekat sini. Sila jawab 4 soalan ni. Siapa yang tak ada, macam Ayu tadi tak apa. Okey. Okey, boleh jawab. Ada 4 soalan dekat pause tu. Okey, sila jawab. Okay, good dah. Okay, rasa je semua ni hampir tahu. Semua. Ada juga yang letak kot. Yang tak sama. Tak apa. Lepas ni kita akan tengok. Sama ada pemadam ni boleh mengalirkan arus elektrik ataupun tidak. Okay, kamu dalam ni ada 31. Tolak lagi berapa orang? Lebih kurang 28 macam tu kena jawab. Okay. Okay, so kita tengok apa jawapan kamu semua. Kita lihat. Okay, paku. Ada yang kata konduktor, ada yang kata penebat. Okay, tak apa. Kita akan lihat. Okay, paku. Okay, cikgu. Allah, mana cikgu punya dah terbuang. Okay, so. Jadi kita akan lihat paku boleh mengalirkan arus elektrik ataupun tidak. Okay, so konduktor paku adalah konduktor elektrik. So kita letak sini paku. Okay. Seterusnya. Okay. Pemadam. Okay, pemadam. Okay, ada yang 3 orang kata konduktor. Maksudnya dia boleh menyalakan mentol dan 12 orang kata penabat. Penebat elektrik. Okay. So kita lihat apa jawapan dia. Okay, pemadam. Okay. Okay, tidak menyalakan mentol. So pemadam ialah penebat elektrik. Okay, seterusnya yang ketiga. Duit shilling. Okay, 12 orang kata konduktor dan 2 orang kata penebat. Okay, kita lihat apa jawapan dia. Okay, menyalakan mentol. Jadi, coin is conductor. Okay, conductor. Duit shilling.
Okey, seterusnya pemadam. Seterusnya yang terakhir ialah marker. Okey, marker. Okey, marker konduktor atau penebat, 2 kata konduktor dan 13 kata penebat. Okey, kita lihat. Okey, ianya adalah penebat. Okey, penebat. Marker. Okey. Okey, seterusnya, okey, cikgu nak. Okey. Copper. Copper ni besi. Okey, copper is besi. Okey, kaca, kayu, graphite. Okey, graphite ni adalah ink pensel tekan ataupun ink pensel. Okey. So cikgu nak kamu cuba jawab, cikgu nak tanyalah. Ink pensel. Pensel ataupun graphite. Ini je graphite bahasa Melayu. Tak payahlah ink pensel sajalah. Okey. Sila jawab. Copper is besi tadi ya. Ada 3 je situ soalan cikgu tanya. Kaca. Copper is besi. Kaca is kaca. Kaca apa-apa je kaca. Ink pensel. Cikgu nak tahu ni ink pensel ni konduktor atau penebat? Pensel tekan, macam ink pensel tekan tadi, ink pensel lah. Pensel kayu bawa tu lah. Pensel. Okay. So kita tutup. Copper is besi. Kuprum sebenarnya, kuprum. Okay. Okay, tak apa. Kita lihat. Okay, kita lihat yang pertama, copper. Okay, cikgu N-Paul dulu. Okay, semua kata copper is conductor electric. So kita lihat, kita tarik ni, bawa masuk sini. Menyala ke tidak? Yes, menyala. Okay, so copper ataupun kuprum. Sebenarnya kuprum is conductor. Okay, seterusnya kita lihat. Okay, kaca. Okay, ada 3 orang kata konduktor, 10 orang kata penebat. Kita lihat kaca. Okay, kita tarik ni kaca ni. Simpan balik. Okay. Tidak mengalirkan arus elektrik, jadi dia adalah penebat. Okay, dan yang terakhir, yang ni. Okay, ink pensel ataupun graphite. Okay, 1 kata konduktor, 13 kata penebat. Okay, kita lihat apa jawapan dia. Ink pensel ni ni ink pensel ni nampak ni. Okay, jadi semua dah tahu jawapan dia graphite ataupun ink pensel kamu sebenarnya boleh mengalirkan arus elektrik. Cikgu nak cari bahasa Melayu. Cikgu tulis ink pensel je lah. Nanti cikgu cari apa di dalam bahasa Melayu. Okey, dan yang seterusnya cikgu teruskanlah kayu. Okey, kayu. Okey, pensel kayu ni jangan kita tak pegang pun dekat graphite dia. So, kayu, wood. So, kayu tidak boleh mengalirkan arus elektrik, jadi dia penebat. Okey, dan seterusnya, okey, di sini ada 2 pembaris. Pembaris aluminium dan pembaris plastik. Okey, pembaris aluminium. Okey, boleh mengalirkan arus elektrik. Konduktor.
Dan yang terakhir, pembaris plastik. Okey, kita lihat kat sini mengalirkan tidak? Okey, tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Dan yang terakhir, pembaris plastik. Okey, so dekat sini kita dapat lihat apakah bahan ataupun objek yang boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi kita dapat buat kesimpulan dekat sini. Okey, bila kita lihat konduktor, paku, duit shilling, kuprung, pensel dan pembaris aluminium ni, okey, sebenarnya semua ni bahan dia adalah daripada apa? Siapa dapat bagi tahu saya bahan dia? Daripada sini? Bahan apa ke lima objek ini tadi? Objek paku, duit shilling, kuprung, ink pensel, pembaris aluminium ni sebenarnya bahan dia apa? Ni dalam ni bahan ni. Batuan. Bahan. Batuan is sumber asas. Okey. Jawapan dia apa? Batuan, cikgu. Logam. Saya tanya bahan. Ingat saya kata mesti tahu beza apa bahan dengan sumber asas. Kumprum. Kan? Ada yang sebut satu dah betul tadi. Logam, cikgu. Yes, logam. Logam. Okey, logam. Okey, kelas logam. Cikgu tanya apa tadi? Bahan. Bahan yang membuatkan objek ini tadi. Okey, so jangan keliru. Okey, kita dekat sini mesti detail lah. Mesti detail. Maksud saya jangan campur adukkan sumber asas dengan bahan. Soalan saya tadi, bahan untuk membuat objek ini adalah logam. Okey, bukan besi, bukan juga kuprum. Ingat saya dah pernah bagi tahu apa beza logam dengan besi, apa beza logam dengan kuprum. Okey, ke tepi-tepi semua ni, yang dekat tepi-tepi ni, biji timah, zinc, perak, gas aluminium, kuprum, emas, besi ni adalah contoh logam. Jadi perak, biji timah, zinc, gangsa, aluminium ni sebenarnya semua ni boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, so kesimpulannya dekat sini, kesimpulan bahan, bukan bahan, objek yang diperbuat daripada logam boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, so ini adalah kesimpulan. So semua objek yang diperbuat daripada bahan logam adalah konduktor elektrik. Dan selain daripada tu adalah penebat elektrik. Okey. Sebab itulah kita mesti belajar terlebih dahulu sumber asas dan juga bahan. Okey. Okay. Seterusnya, yang ni kita dah cover. Okay. Seterusnya adalah yang keempat ini, iaitu kebolehan penembusan cahaya. Okey, kebolehan penembusan cahaya ni dia terbahagi kepada 3. Kalau mengalirkan arus elektrik ni tadi ada 2. Okey. Okey, kalau kita lihat di dalam buku teks dia ada bagi kepada 3. Jelas, tidak jelas, tidak nampak. Okey, tapi ketiga-tiga pemerhatian ni sebenarnya ada istilah dia. Okey, yang pertama tadi jelas, tidak jelas dan tidak nampak. Okey, sebenarnya 3 istilah ni ada dia punya istilah dia yang tersendiri. Okey.
So, kat sini kita lihat ada ada objek di persekitaran awak ni, kebolehan penembusan cahaya ada 3. Iaitu jelas, tidak nampak. Tapi kamu tak boleh tulis macam kaca. Kamu jelas nampak tangan kamu dekat belakang. Macam cermin mata jelas. Tapi kalau cikgu letak buku, kamu nampak tak tangan saya kat belakang ni? Tak nampak kan? Tapi kalau cermin mata, kamu nampak jari saya dekat belakang. Tapi ada satu lagi contohnya plastik. Kamu tak jelas nampak tangan saya dekat belakang. Okay, itu adalah 3 kebolehan penembusan cahaya. And 3 kebolehan penembusan cahaya ni kita boleh tulis. Kalau jelas kita panggil dia, okay, ni salin, lut sinar. Okay, 1. Lut sinar. Okay, cikgu padam perkataan jelas ni supaya kamu tak keliru. Okay, yang kedua, tidak jelas tapi masih nampak. Tak apa Wahidah, nanti cikgu bagi nota ni. Okey, yang kedua adalah tidak jelas, kita panggil dia lut cahaya. Okey. Dan yang ketiga tidak nampak. Tadi kita panggil dia Legap. ya, good, legap. Opaque dalam bahasa Inggeris dia. Transparent and translucent. Sinar is transparent, lut cahaya translucent, and gelap is opaque. Okay. Okay, tapi sebelum kita pergi kepada objek dan bahan, kita kena tahu definisi lut sinar, lut cahaya dan legap. Okay, lut sinar ni maksudnya membenarkan kesemua cahaya menembusinya. Okay, lut cahaya membenarkan sebahagian menembusinya. Dan yang terakhir, legap tidak membenarkan cahaya menembusinya. So dekat sini kita dapat beza. Ni membenarkan kesemua, ni membenarkan sebahagian, tidak membenarkan. Okay, so ini adalah 3 istilah di bawah tajuk sifat kebolehan penembusan cahaya yang kamu kena hafal ini 3 definisi ni. Okey? Dah habis? Okey, tak apa. Nanti cikgu akan bagi nota ni dalam grup kamu kemudian. Okey. Okey, sekarang kalau boleh, cikgu nak kamu cuba senaraikan sekurang-kurangnya 2 objek lut, highlight pula, lut sinar, lut cahaya dan legap. Okey, cuba fikirkan sekurang-kurangnya 2 dulu, baru cikgu akan pilih siapa dalam tu, cikgu akan tunjuk saja. Cikgu akan tengok senarai nama. Cikgu akan sebut nama dia.
Okay, cikgu bagi masa 1 minit. Okay, sekarang cuba senaraikan dekat tu. Saya dah tanya soalan. Okay, 1 minit untuk kita. Ha. Okay. Okay, so cikgu nak tengok cari nama dalam ni. Siapa yang kena. Okay, Danisha. Siapa? Boleh Danisha, cuba bagi saya satu objek yang lut cahaya. Lut sinar. Cikgu, Ya, saya. Siapa tu? Danisha cakap dia pergi tandas tadi, cikgu. Okey, siapa yang tu? Okey. Alia Kalisha. Boleh bagi tahu saya satu contoh objek lut sinar. Lut sinar. Lut sinar. Ya. Okey. Tak nak bercakap. Okey. Kafiz. Kafiz. Apa satu contoh mana-manalah lut sinar kah, lut cahaya kah, legap? Hafiz. Lut sinar. Apa? Hafiz. Apa? Lucina. Apa Lucina? Ha? Okay, contoh dekat kereta. Apa dekat kereta yang Lucina? Cermin. Okey, cermin tingkap. Okey. Cermin tingkap yang Lucina. Takkanlah cermin tingkap kamu bersifat legap. Kalau tu macam mana kamu nak driving? Okey. So setiap objek mesti dibuat menggunakan bahan yang sesuai dengan dia punya fungsinya. Okey, so siapa boleh bagi? Sekarang type lah beramai-ramai anda di chat. Apa contoh objek Lucina kelas? Tulis sekarang. Lucina. Cuba jawab satu. Cikgu nak supaya kawan-kawan kamu ada idea. Cermin mata, plastik jernih bagus. Cahaya salah, cermin mata betul. Cahaya tu bukan objek kah? Selain daripada cermin mata pergi cermin botol plastik. Good. Kaca. Kaca kereta, cermin kereta, plastik jernih. Kertas Lucina. Tahu kan kertas Lucina? Ada yang kontainer. Kita tahu kontainer. Kontainer Tupperware untuk tapau tu. Tu pun ada juga yang Lucina. Sekarang lut cahaya. Lut cahaya. Lut cahaya. Pinggan kaca. Pinggan kaca. Ada yang pinggan kaca kamu warna coklat tu lut cahaya. Lagi kain kasar. Apa kain kasar? Plastik berwarna. Botol plastik berwarna. Dia ikut situasi. Sekarang bagi saya contoh objek legap.
buku Kak Mila. Kalau legap ni senang. Okay. Kayu, buku, dinding, kertas, meja. Okay. Tu semua legap. Maksudnya legap ni kamu tak boleh nampak langsung tangan kamu dekat belakang kalau kamu menyentuhi dekat belakang tu. Contohnya macam ni. Okay. Kalau cardboard tak nampak plastik jenis, tangan kamu boleh nampak dengan jelas, manakala kertas sudah tak boleh nampak. Sama juga dengan ni. Kejap, apa hal hilang ni? Okey, macam ni. Okey, ada 3 dekat atas ni. Opaque is legap. Ni transparent. Ni translucent. Okey, kita tengok objek opaque. So, kita punya gambar dekat belakang ni tak nampak. Tidak nampak. Ingat tadi perkataan ni? Tidak nampak. Ataupun legap, dia punya istilah yang betul. Okey, seterusnya transparent is nampak. Alah, bahasa Persian pula. Nampak. Lutsina. Okey, dan yang terakhir adalah lut cahaya. Okey, lut cahaya. Ni kabur. Dia tidak jelas tapi masih nampak. Dia kabur. Ini adalah lut cahaya. Okey, contohnya pakaian kamu. Takkan kamu nak guna pakaian kamu lut sinar ataupun lut cahaya? Betul tidak? Ada yang nak guna baju lut sinar kah? Tak ada. Okey, kita mesti guna pakaian yang legap. Begitu juga dengan objek yang lain. Contohnya yang seperti yang saya bagi tahu tadi, cermin kereta. Cermin kereta kita mestilah lut sinar ataupun kalau ada yang guna tinta tu, itu adalah lut cahaya. Selain daripada tu, cermin mata. Okey, cermin mata putih. Contoh cermin mata yang ada di sini, dia lut sinar. Kalau kita hari panas, kita guna cermin mata hitam, itu adalah lut cahaya. Okey. Okey, kemudian objek ini mestilah sesuai dengan dia punya fungsinya. Okey. So dekat sini tadi kita boleh, awak boleh tulislah plastik jernih. Banyak dah kawan-kawan kamu tadi bagi jawapan. Lut cahaya plastik berwarna. Okay, buku, cardboard, dinding. Okay, cermin mata. Cermin mata hitam. Okay, dan sebagainya lah. Okay. Okay, sekarang kita lihat yang seterusnya. Okey, pemilihan jenis bahan untuk mereka cipta objek. Jadi dekat sini kita mesti tahu objek ini mesti sesuai dibina ataupun dicipta berdasarkan sifat bahan dia supaya kita tahu fungsi objek tersebut. Contohnya kalau yang boleh mengalirkan haba adalah logam. Okay, takkan kita nak guna periuk kita ni diperbuat daripada plastik. Tak boleh. Sebab plastik tidak boleh mengalirkan haba. Cuma logam saja boleh mengalirkan haba. Okey, sama juga. Kalau situasi macam ni, kita tak dapatlah kita nak guna batu ke, kita nak guna kaca. Kita mestilah cari objek yang boleh menyerap air. Okey, objek ini dibina berdasarkan sifat dia yang tertentu untuk fungsi dia yang tertentu. Okey, tak apa. Okey, cikgu dah bagi latihan di dalam kamu punya group kelas. Okey, kamu boleh buat muka surat 81 dan 88. Buat muka surat je, bukan 81 hingga 88. Nasor nak mula 10 muka surat. Okey, 81 dan 88.
Okay. Cikgu tengok mana yang cikgu boleh bertolong. Okay, 81 dan 88. Okay, yang ni senang tu. Tak apa. Okay, so cikgu rasa buku aktiviti dah, my dear. Okay,